الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dikasihi Fadil Tuan Imam, tuan-tuan, perempuan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita menyambung pengajian kita. Kitab yang kita duk baca ni nama dia Riyadhus Shalihin. Kita dah sampai jilid yang kedua dan sedang kita baca tentang tajuk kelebihan orang-orang yang lemah dalam Islam. Orang yang lemah dari segi harta benda, yang lemah dari segi segala-galanya lah. Ada kemuliaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tiap-tiap hambanya. Itu tajuk yang kita baca. Malam ni pakai kain pelikat, dia pun tak kenal saya karut. Boleh cari mana dia. Ada juga, cuma nak gosok tak dan. Lupa boh lembek lagi tu ya. Okey, macam ni lah sekali-sekala kan. Baik, kita sampai di tajuk, ada tajuk kelebihan orang-orang yang lemah. Hadis yang ke-84. Siapa yang ada kitab boleh tengok hadis yang ke-84. Dia bilangan hadis itu sama walaupun yang Rumi ataupun kitab yang Jawi. Yang tak ada kitab tengok apa pun tak apa. Tak apa. Dengar saja. Baik. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yusaffa'a fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa marra rajulun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadza faqal ya Rasulullah hadza rajulun min fuqara'il muslimin hadza hariyun in khataba la yunkaha wa in syafa'a an la yusaffa'a wa in qala an la yusma'a liqawlihi faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Muttafaqun alaih. Makna terjemahan dia hadis yang kita baca atas saat ni daripada Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda kepada lelaki yang duduk di sebelahnya. Satu orang lintas, Nabi sedang duduk dengan seorang lelaki. Tiba-tiba ada seorang tu lintas di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat engkau tentang orang ini?
Jawabnya laki-laki yang duduk sebelah Nabi itu jawab, dia kata orang itu adalah dari golongan orang kenamaan. Orang besar-besar lah yang lalu ke sana ni, yang lintas tadi ni. Kata kawahat tu tepi itu lagi, demi Allah, jika ia meminang nescaya akan diterima peminangannya. Kawan ni kalau dia masuk minang anak aku bagi. Pasal nampak hebat, orang kenamaan. Dia kata kalau dia masuk minang, aku akan bagi. Aku akan terimalah. Demi Allah, jika ia meminang nescaya akan diterima peminangannya, dan jika ia meminta pertolongan nescaya ia ditolong. Aku nak tolong dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Sakata, dia diam, tak kata apa. Dengar jawapan kawan tadi ni, kawan laki-laki sebelah dia. Kemudian lalu pula seorang lelaki lain, mai pula seorang lagi lalu rintas. Hak ni nampak selekeh sikit lah, kan, nampak ni lah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi kepada orang lelaki yang di sebelahnya, apa pendapat engkau terhadap orang ini pula? Kawan ni, apa pendapat hang? Lalu laki-laki itu jawab, wahai Rasulullah, orang ini adalah daripada golongan orang-orang Islam yang miskin. Kalau ia meminang sudah tentu tidak diterima pinangannya. Aku tak terima, pasal nampak miskin. Macam-macam alasan lah bagi orang susah. Tak ada kedudukan, dia masuk minang, dia tak mau bagi tu. Dia jawab cantik. Orang kita ni selalu minta maaf lah, anak kami nak mengaji lagi. Wahai SPM 8 kali lah tak bahan sahaja, tu tanda tak mau bagi tu. Dia kata kalau dia masuk minang anak aku tak bagi. Jika ia minta pertolongan nescaya tidak ditolong, dan jika ia berkata tidak diperdulikan kata-katanya, tak dengar kata-kata dia. Orang miskin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah orang yang lemah, inilah orang yang lebih baik daripada sepenuh isi bumi, dari orang-orang seperti yang pertama tadi, hak orang mula tadi, orang kenamaan tadi. Dia ni kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isi bumi yang kita duduk ni. Nak banding dengan kawan hak mula lintas tadi, hak orang kenamaan. Jadi ini hadis menunjukkan jangan kita pandang hina kepada orang-orang rendah, orang-orang miskin, orang yang kedudukannya tak teramana. Kita selalunya, kebanyakannya Allah Ta'ala muliakan golongan fuqara, golongan fakir ni. Sebab pergantungan hati dia hanya kepada Allah, kan. Orang hak berada lain adalah juga yang berada, yang wara, tapi selalunya tak, dia duk tergantung dengan apa yang ada kat dia. Apa yang ada kat dia. Tapi orang miskin ni dia reda. Tapi miskin macam yang kita duk cerita lah, yang beriman, yang beramal, yang hati dia sentiasa dekat dengan Allah. Kalau kita ditakdirkan orang miskin, orang susah, tapi punya kemuliaan dalam hati yang hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pergantungan kita kepada Allah, lebih mulia orang miskin ni daripada orang berada yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu nak habaq begitulah. Rasulullah nak bagi tahu, bukan semestinya manusia ni bila tengok senang, hebat, mewah,
Mewah kemuliaan dia di sisi Allah dak. Orang yang fakir, yang miskin, dia hanya fakir dunia, tapi kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam Bilal lah kita tengok Sayyidina Bilal bin Rabah. Miskin, hamba sahaya, tapi derajat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kata malam Isra dan Mi'raj, aku dengar suara berjalan tapak kaki Bilal di dalam syurga. Orang pandang bodoh. Pasal Bilal ni kalau letak tangan saya dengan dia, saya handsome lagi walaupun pakai kain pelikat. Tuan-tuan, dia hitam, orang hamba Habsyi, orang Habsyah ni baca dalam sirah. Bilal ni hitam sungguh. Bukan hitam macam kita hitam mana? Bilal hitam legam. Berkepin. Biasa tengok belanga besi. Belanga besi masak dengan dapur kayu. Lama-lama orang tu dia berkepin. Lagu tu. Bibir mulut dia tebal. Rambut kerintin. Hina lah semua orang pandang hina. Hamba abdi. Hamba. Tak ada kemegahan apa, tapi di sisi Allah cukup mulia. Orang pernah tanya Bilal, tengah riwayat lah, apa amalan kau ni wahai Bilal? Dia banyaklah, antaranya dia kata dia sentiasa mengekalkan uduk. Itu salah satu amalan dia Bilal ni. Uduk ni sentiasa ada. Bukan saja takat nak sembahyang, duduk saja-saja, batai ambil, sampai tidur pun dalam wuduk. Nak tidur ambil wuduk, bangkit tidur ambil balik. Tentu dengan silap faham. Kita pun nak tiru, nak bagi ada wuduk semua, main nak tidur ambil ayat sembahyang, naik tidur. Ini dia nak main, kata hampir jauh lagi aku ada ayat sembahyang. Bukan macam tu. Batal pi lah, tapi sekali esok cepat-cepat dia ambil wuduk. Sentiasa nak bekerja. Itu salah satulah amalan Bilal yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Nabi SAW wafat, dia sangat sedih yang kata Bilal ni. Sebab apa? Dengan Islam, ajaran Islam lah yang mengangkat martabat orang yang hina boleh jadi mulia. Walaupun miskin, walaupun huduh, tapi boleh jadi mulia. Ini untung kita jadi orang Islam. Sebab Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Hak ni semua orang boleh ligan, ambil. Termasuk orang miskin. Dan orang miskin mudah untuk nak mengejar darjat ketakwaan. Boleh ubah. Sebab tu Rasulullah wafat, dia menangis lama. Sedih lah, bukan marah orang pada. Sedih, sayu, sampai tak boleh bang. Sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak boleh biar. Sampailah dia berhijrah duduk di Yaman lama, sebab tak boleh duduk di Madinah. Sedih sangat, teringat Nabi. Duduk tak lama dia balik ziarah Nabi. Lepas tu dia pun suruh dia bang. Dia tak mau. Dia kata tak payahlah, aku masih terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantilah saat orang Sayyidina Abu Bakar apa semua suruh, dia tak mau. Tapi celah-celah tu mai Sayyidina Hasan dan Husin, cucu Rasulullah, minta azan juga lah. Bapak Bilal, kami teringin sangat nak dengar suara kamu. Sebab suara Bilal dengan Rasulullah ni dia orang panggil sinonim. Rasulullah jadi imam sembahyang, dia Bilal. Zaman Nabi yang lantik dia jadi muazzin. Bang, lama-lama dia gagah juga. Bila dia bang aja, Madinah tadinya riuh dengan perniagaan apa semua,
tiba-tiba jadi senyap sunyi, orang semua jadi terpegun, rasa macam Rasulullah tu ada. Dia jadi begitu. Lama dah tak dengar, tak sedap kaki berjalan main masjid dah. Dia jadi bila terkejut. Kita ni bila terkejut baru dia ramai main masjid tu. Betul macam dia buat cerita, ada satu kampung ada seorang orang gila. Dia pun panggil mak gila kat dia. Gila semua. Satu hari dia main masjid pukul 10. Pukul 10 pagi dia main masuk dalam masjid, petik suis bang. Bila bang semua satu kampung dengar, pakat timpa main pukul 10 bang lah, lohong pukul 10. Main habis ketua kampung, pengurusi JKK tu, imam bersemua main. Hak geng-geng mutu tak nak main masjid pun terpa main nak marah ni. Siapa bang awal kan? Dia main penuh di luar. Dia pun duduk tunggu habis bang, dia pun keluar. Dia berkata mak gila. Dia patutlah. Lepas tu dia dengar lagu tu, mak gila ni dengar. Dia tanya dia pun, yang hampa orang bang waktu zuhur pukul 1 lebih tu hampa tak main pun. Ni aku bang pukul 10 hampa main. Aku ke gila, hampa ke gila? Dia tanya balik. Lain kali pakat nyong balik tu terkena dia tu. Tuan-tuan, kenapa Bilal terlalu sedih? Sebab bila jadi orang Islam, jadi orang susah pun boleh naik darjat, dia tinggi di sisi Allah. Tengok Nabi. Lalu orang kaya, kawan tu kata, aku cukup suka dia ni, sampai kalau dia minang anak pun nak bagi. Ni lalu orang miskin, ni tak mau minang anak aku tak mau lah, nak bagi makan apa? Kata, nak bagi makan apa? Saya sebut tu teringat lah, Allah dia buat live pula, tak puas habis lah. Masa duduk mengaji agama tu, saya mula-mula mengaji sekolah Arab, sekolah agama pondok. Kan Maman bisa pergi rumah dia, kan adalah pok-pok nakal ni 30-40 tahun dulu kan. Dia pun duk kata, Ishang ni suk nak kerja apa, ngaji pondok duk pakai kain pelikat tu lah, lama-lama esok ni pakai tualan kain haram. Dia kata dia kalau ngaji dulu pakai baju Melayu, pakai tak ada jubah-jubah apa tu. Apa kata esok anak bagi makan anak bini lagu mana? Orang pakai kereta, pakai apa? Hina lah masa tu orang tak nampak nak beli kerja apa. Tapi saya tak tahu, seronok kan mengaji juga. Alhamdulillah kali alhamdulillah. Kawan kata kat saya tu duk pakai Datsun Kana daripada dulu sampai dah. Saya 4 biji dah kereta. Saya bukanlah nak bergah tak kan. Nak hampa kata Allah bagi kemuliaan. Allah bagi. Jangan fikir soal tu. Jadilah kita orang yang bertakwa. Kalau ada harta pun orang yang kaya yang bertakwa. Kalau yang miskin pun biar miskin dunia, jangan miskin takwa. Allah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, in tansurullaha yansurkum. Allah dah habaq dalam Quran, jika kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Apa kita buat untuk tolong Allah? Maksudnya tolong agama Allah, tolong hidupkan syariat Allah, paling tidak pun dalam diri kita. Yang Allah perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, semua yang ni bagi keutamaan. Tu tolong Allah lah, tu tolong hidupkan agama Allah. Tak boleh dalam masyarakat pun, dalam diri kita. Ini syarat Allah Ta'ala nak tolong kita. Kita tengok Bilal apa ada, tapi dia tolong Allah dan nak mempertahankan tauhid Allah sampai orang letak kedai batu atas dada dia, suruh tinggal Islam ni. Dia duk ahad ahad Allahu ahad Allah ahad. Tu dia tolong agama Allah lah tu, untuk pertahan dalam diri dia. Allah bagi kemuliaan. Lagi orang tekan lagi duk ahad ahad Allahu ahad. Tapi orang Pulau Pinang pun ada yang macam ni. Ada kan Pulau Pinang cuti hari Ahad.
hari Ahad. Sembahyang subuh bini gerak. Bangkit kan orang bang dah Ahad. No, orang nak kamat dah Ahad. Kalau apa? Bukan kerja. Jawab Ahad macam bila. Jadi waktu kita bila tengok orang yang susah, jangan nampak pada susah zahir dia. Hati dia kita tak tahu. Nilai dia di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu. Baik. Pengajaran hadis ni. Satu, kemuliaan dan nilaian seseorang manusia dalam Islam tidak terletak pada kedudukannya dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh yang kuat. Bukan terletak di situ kan. Mulia di sisi Allah ni kita kena ingat. Yang kedua, 3 ciri kemegahan di dalam dunia yang diingini oleh setiap orang. Apa dia? 1, mengahwini perempuan yang diingininya. Itu semua pun teringin, termasuk kita kan. Ada orang nikah dengan orang dia tak teringin? Tak ada, tak jadi. Dia kena teringin, dia tengok, berkenan. Ada seorang Pak Haji pesan kat saya dululah. Dia kata kita tengok orang perempuan ni, kalau ada ra boleh kahwin, kata. Tak ada ra jangan duduk terbiang. Apa dia ra tu saya pun tak tahu, no. Tapi kita fahamlah, no, kita rasa sejuk, rasa tenang. Tak semestinya putih, tak semestinya hitam. Tentu nilai segak tu. Ada orang nilai, siapa dia orang yang paling segak pada pandangan kita? Orang yang kita tengok sejuk hati, tenang. Tu. Sebab tu kadang kita tengok, tak padannya, no? Anak terona putih melepah, anak darah gelap. Nampak dia sembang kan? Nampak ke mana dia berkenan ke tu? Dia nampak cantik, itu yang menenangkan hati dia. Ni kerja Allah, jodoh kerja Allah. Kadang-kadang tak patut kan kita tengok cara kasar lah. Jadi dia memang itu satu fitrah. Dalam Quran Tuhan sebut, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal wildan wal apa semua lagi lah. Dihiasi manusia itu keinginan kepada isteri, perempuan, anak-anak, harta. Ni fitrah lah Tuhan bagi semua orang begitu. Kan semua orang itu tak pelik. Cuma kalau dia tak teringin, hak tu pelik, no? Hak tu pelik. Sebab tu tambah zuina linnasi wasyahwat minan nisa. Allah setujukan kepada laki-laki, nisa perempuan kan. Hiasi orang laki-laki ni dia teringin pada orang perempuan. Sebab tu orang laki-laki yang teringin pada orang perempuan itu normal, biasa. Tapi kalau dia tak teringin, hak ni masalah. Ni tentu ada pasal kan. Sebab tu orang perempuan pun, orang jantan duk sembang bab nikah dua apa semua, biar api lah, memang besar lah lepas tu. Lagipun hak duk bunyi seriuh tu tak ada jadi murung ya. Nanti saja mulut dia. Dia tak nak berani punya, no. Dia memang fitrah manusia tu yang kata orang lelaki-lelaki dia gitu, no. Yang kedua, dia buat di sini saya kedua, mempunyai pengaruh sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Hak ni syok, no. Orang dengar kata dia, orang sanjung dia kan, syok tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah jadi penceramah terkenal. Syok kita. Saya dulu sampai satu peringkat, sampai terpaksa bagi orang tak kenal, payah kita nak bergerak. Kita pun nak bebas juga, nak bebas, nak syok macam orang lain. Tapi orang tengok ustaz main cium tangan Allah jam. Di Pulau Pinang tu ada satu dekat stadium tu, dia panggil rock walk. Pagi Ahad apa dia ramai lah, macam di Shah Alam, dekat stadium Shah Alam tu kan. Satu hari saya teringin nak pergi berjalan situ bagi orang tak kenal. Kita pun masa tu bos luar jin tu, pergi abang kat tuan-tuan jangan abang kat orang. Lepas tu bos t-shirt, buang lebay-lebay ni semua, bos ribbon je lah. Jalan 2-3 orang kami. Tiba-tiba sampai kat seorang mamu ni, dia duduk jual apa barang-barang lama. Dia tengok, ustaz apa hamba? Dia cium, Allah saya punya jam ni kan. Karut tunggu mamu ni. Lepas tu tak wani dah, tak wani buang kepiah lah. Orang kenal.
Jadi pengaruh. Ada orang sebab tengok artis orang puja kan, orang politik, dia tak dia berhenti. Dia tak dia berhenti, dia syok luar biasa. Orang duk seronok dengan dia. Dia banyak pengikut dia. Dia jaga kempen, lawan, tetap lawan. Semua ada. Dia duk perasan syok, orang duk ikut kan. Tu memang kesukaan manusia. Itu kan. Macam kita lah dalam syarat tengok. Orang boleh dengar cakap kita, pandangan kita syok, balik senyum seorang-seorang. Baru dia beritahu kata pakai cakap aku juga. Kan? Tu fitrah, manusia dia suka benda-benda begitu. Yang ketiga, percakapannya didengari dan dipatuhi. Orang turut patuh kan, seronok. Seronok. Tak kira lelaki tengok perempuan cara perempuan, lelaki dia boleh turut, dia syok tu dah. Balik orang main tak almari, bini tak ada, dia boh lah tahu dah. Balik lagi tak syok, mata ni tak elok, ubah botol lain. Kawan tu pun usung lah ubah talin, dia syok pasal dengar kata dia. Tu fitrah. Orang lelaki pun semacam, ni tiga benda ni selalu kesukaan manusia. Yang ketiga, orang Islam yang dipandang hina kerana ia fakir atau miskin, tetapi mereka adalah orang yang bertakwa dan kuat beribadat, adalah lebih baik di sisi manusia. Orang fakir miskin ahli ibadat ni, dia lebih baik orang kaya yang tak kuat ibadat. Selalunya ahli ibadat ni di kalangan fuqara, dia lebih, sebab dia boleh buat, dia banyak masa, dia tak ada nak oplah dengan harta benda dunia, jadi dia tumpu ibadat. Kita yang ada sikit sebanyak ni kadang dia ganggu juga, nak kena urus yang tu, nak kena urus yang ni dan sebagainya. Itu cara logik lah kita fikir. Baik, itu satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf orang-orang yang lemah, orang yang fakir. Baik, hadis yang ke-85. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ihtajatil jannatu wan nar, faqalatin nar fiya al-jabbaruna wal mutakabbiruna, wa qalatil jannah fiya du'afa'un nas wa masakinihum, faqadallahu bainahuma annakal jannata rahmati arhamu biki man asya'a wa annakin nar azabi u'azzibu biki man asya'u walikilaykuma alayya mil'uha. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, telah bertengkar syurga dan neraka. Nabi cerita ni, syurga dengan neraka bertengkar. Maka berkatalah neraka, mungkin dia bertengkar ni, syurga kata dia lebih baik, neraka kata dia lebih baik, yang dijadikan oleh Allah. Kemudian maka berkatalah neraka, untukku orang-orang yang kejam dan sombong, yang tidak mempunyai belas kasihan. Aku ni Allah Ta'ala buat untuk orang-orang yang kejam, yang sombong, yang tak tahu nak belas kasihan kat orang, duk buat zalim kat orang, buat dosa lah. Aku ni Allah cipta untuk yang ni, aku lebih hebat lagi. Kemudian berkata pula syurga, untukku golongan orang-orang yang lemah dan miskin. Maka Allah memutuskan di antara keduanya. Lalu Allah Ta'ala pun putuskan dalam pertengkaran syurga dengan neraka ni.
Neraka kata, aku hebat, aku Allah Ta'ala buat untuk azab. Orang-orang yang mutakabbirun, yang sombong, dan orang-orang yang suka buat naya kat orang, al-jabbarun wal mutakabbirun, semua orang jahat. Syurga pula kata, aku ni Allah buat untuk orang-orang yang lemah, golongan yang lemah, yang miskin. Maka Allah memutuskan di antara keduanya, antara syurga dan neraka tu. Kata Allah, sesungguhnya engkau syurga tempat rahmatku. Syurga ni Allah jadikan sebagai rahmat Allah. Rahmat ni belah kesian Allah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang beribadat, orang-orang yang takutkan Allah. Itu syurga. Aku memberi rahmat denganmu kepada sesiapa yang aku kehendaki. Siapa yang aku kehendaki di kalangan hamba-Ku, aku bagi rahmat dengan masuk syurga-Ku. Dan sesungguhnya engkau neraka tempat siksaanku, tempat siksaku. Aku menyiksa denganmu sesiapa yang aku kehendaki, dan adalah menjadi tanggungjawabku untuk memenuhkan kamu berdua, syurga dan neraka. Kan? Jadi Allah sebutkan di situ, syurga rahmat Allah, tempat yang dipenuhi dengan rahmat, dengan kasih Allah, balasan Allah kepada hamba-hamba yang beriman, yang beramal soleh. Neraka pula adalah tempat azab. Mana lebih baik? Tentulah syurga lebih baik. Kan? Dan tugas aku, kata Allah, kerja aku bertanggungjawab untuk nak siapa dia nak masuk dalam syurga, siapa dia nak masuk dalam neraka. Macam mana Allah buat? Dengan Allah mengutus Rasul untuk membawa ajaran, ajak manusia beriman. Yang beriman ikut utusan Allah, dia akan dapatlah rahmat Allah dengan syurga. Yang ingkar, yang kufur, dapatlah. Itu cara Allah Ta'ala isi dua-dua, kedua-dua tempat yang disediakan di akhir perjalanan hidup kita. Dunia ni tempat kita buat pilihan. Allah buat dah. Allah buat syurga, Allah buat neraka. Allah hantar Rasul untuk membimbing, untuk jauh daripada neraka, untuk dapat syurga Allah. Maka kerja kita atas dunia ni buat pilihan. Nak yang mana? Depan kita ada dua. Tak ada tempat ketiga. Jangan siapa duk layak buruk. Kata hang ni apa ni, masjid sembahyang apa pun tak ni, Aisyah nak duduk syurga ke neraka? Dia kata dua-dua tak mau. Tu nak duduk tak mana? Nak duduk atas pagar antara syurga dengan neraka. Kita senang. Kita pun layak buruk dia kat dia. Hang duduklah atas pagar tu, malaikat mai goyang pagar tu, jatuh pula neraka. Tak ada. Dia kita kena pilih salah satu. Salah satu di atas dunia. Baik, pengajaran hadis ni pula, satu, syurga dan neraka disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat yang terakhir untuk pembalasan kepada makhluk mengikut amalan masing-masing. Kan? Yang tak ada dosa atau ada dosa, yang beriman, yang Allah ampunkan dosa dia, masuk syurga. Yang beriman, yang dosa dia tak diampunkan, sama ada dia minta ampun, dia tak minta ampun, dia tak bertobat, dia mati dengan dosa yang dia bawa, Allah tak beri keampunan, dia diazab dulu. Habis azab dia dah, dosa-dosa dia, tapi dia orang yang beriman, maka last kali dia masuk juga syurga. Masuk syurga. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia tak ada peluang keluar pada neraka. Khalidina fiha abada. Kekallah dia dalam neraka itu selama-lamanya. Sebab tu jaga iman kita. Kalau nak jahat pun biar jahat perangai ya. Jangan jahat akidah. Jahat akidah, rosak iman, habis kekal dalam tu selama-lamanya. Dan dia kata mengikut amalan masing-masing. Balasan tu ikut amalan masing-masing. Ada esok kita akan tengok perbezaan. Ada orang dapat rahmat lebih di syurga Allah. Amalan dia dulu, kita dunia.
Ada yang masuk syurga juga, rumah dia kecil, tempat duduk dia tak sama dengan seorang lagi. Dia pun duduk istana besar, aku buat kecil. Berdasarkan amalan kita di dunia. Antaranya Nabi kata pada hadis dia, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan mislahu fil jannah. Siapa yang buat masjid kerana Allah di dunia ni, salah satulah amalan kan, dia rajin duk wakaf orang buat masjid, nak perbaik masjid dia bagi, nak buat masjid dia bagi, dia tak banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah bangunkan mahligainya seperti apa yang dia buat atas dunia ni, berkadar itulah, sana lebih lagi lah, no? Di dalam syurga. Masuk syurga tengok, besar banglo kita, istana kita. Pasal apa? Dulu banyak berwakaf untuk buat masjid. Itu salah satu amalan. Lain-lain banyak lagi lah. Semuanya dia ikut tingkatan-tingkatan. Azab dosa pun lagu tu juga dalam neraka. Ikut apa nama dosa, kadar dosa yang dia buat. Allah tak balas lebih. Tak silap pun, tepat macam kesilapan yang kita buat dulu, yang dosa Allah tak ampunkan. Sebab tu dalam neraka ada azab yang berat, ada yang sederhana, ada yang ringan. Yang ringan, Nabi cerita dalam satu hadis, seseorang diberi pijak bara api neraka. Bila dipijak saja bara api itu, panasnya bara tu sampai mengelegak otak dalam kepala dia, mendidih. Kau wahai kena ni, dia kata, akulah orang yang kena paling berat azab dalam neraka. Walhal kata Nabi, dia sedang terima hak paling ringan. Tu mampukah kita? Kita tak mampu nak hadapi neraka azab Allah. Jadi apa-apa pun kita selesaikanlah atas dunia sebelum kita mati. Innallaha tawwabur rahim. Allah Ta'ala itu dia maha penerima taubat. Besar mana pun dosa, lagi kita duk hidup ni kan, pintu taubat belum tertutup. Macam kita baca hari tu, tu taubat ni tertutup dua keadaan. Satu, kiamat, naik matahari naik belah barat, turun belah timur, ditekali, mana kiamat lah. Yang kedua, apabila nyawa sampai di ghar-gharah, bunyi ghar-gharah ni dah, anak cucu duk titik ayam pun masuk sampai tengok ghar-gharah. Tu ghar-gharah tu dah nazak dah lah, mati lah. Waktu tu tak diterima lagi taubat, melainkan jika Allah kehendaki. Jadi kita rebutlah peluang tu. Baik. Yang kedua, setiap orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam syurga walaupun amal kebajikannya sebesar zarah kecil, ya boleh masuk syurga. Syarat dia beriman. Begitu juga setiap perbuatan yang mungkar itu akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengannya. Semua kita akan menerima balasan apa yang kita buat atas dunia. Hak baik, dapatlah panggung baik kita. Kalau kita buat hak tak baik, dapatlah balasan tak baik di akhirat. Allah tu dipanggil hari pembalasan. Kita bangkit hari akhirat tu, nak kira kisah ni nak kisah tentang amalan kehidupan kita di atas dunia. Hadis-hadis lain Nabi kata, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Bangkit saja kita di mahsyar Allah di akhirat, kaki belum sempat duk jalan nak pergi mana, bangun-bangun dulu Tuhan tanya dah. Beberapa soalan. Satunya, an umrihi fima afna. Umur yang Tuhan bagi tu habis ke mana? Habis dalam taat ke? Habis dalam derhaka ke Allah? Nak kena jawab kita. Yang kedua, an ilmihi fima amila fi. Ilmu amal ke mana? Nabi Allah utuskan bawa pengajaran. Kamu tahu semua apa, di mana digunakan ilmu ni. Wa an malihi min aina iktasabah. Kemudian harta yang Allah bagi diguna ke mana? Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Cari kok mana
dapat lagu mana, halal ke haram, dosa ke tak, cara dapat tu. Kemudian wa fi ma anfaqah, disoalkan pula di mana dibelanjakan. Sebab tu kita yang ada harta sikit banyak ni kena beringat. Pasal nak kena jawab dua soalan tentang harta ya. Satu, dapat cara mana. Yang ni saja berjenuh. Dah habis cara hak tu pula, wa fi ma anfaqah, belanja ke mana pula. Kita dapat jalan yang baik, kita guna jalan yang baik, selamat kita. Kemudian wa an jismihi fima ablah, tubuh badan yang Tuhan bagi kat kita, sihat, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tubuh yang Tuhan bagi ni kita buat apa? Kita binasakan dia ke mana? Kita semua binasa kan, akhirnya daripada muda dia naik berumur, kemudian dia binasa dah kita ni, tak larat, kekuatan apa semua, dan akhirnya mati. Mana duk habis tubuh ni ke mana? Yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ni semua kita nak kena jawab. Itulah dua pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang ke-85. Kemudian ada satu hadis pendek, kita baca berhabislah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawmal qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha bi'udati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya akan datang hari kiamat seorang yang besar lagi gemuk. Azim, samin ni gemuk. Besar, badan gemuk, tetapi tidak bernilai di sisi Allah walau seberat sayap nyamuk. Di sisi Allah tak ada nilai langsung. Tengok badan dengan sadu dia, dengan gemuk dia kan, tapi di sisi Allah tak ada harga, tak ada nilai. Jaga tubuh badan yang Allah bagi kat kita. Kalau nak kira dari segi kebesaran kita, kemegahan kita, ada orang di akhirat esok mai badan tengok steady, gemuk elok, tapi tak ada nilai walaupun seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni kalau timbang mata kaki pun tak naik. Tu pengajarannya ada dua juga. Satu, kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari kesenangan hidupnya semasa di dunia. Gantung amalan, ketakwaan kita, yang tu yang menentukan dah harga ke tak ada harga ke kita ni. Yang kedua, Islam tidak menilai martabat seorang itu dengan pandangan zahir sahaja, yang ada padanya di dunia. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan beribadatlah dengan sebenar-benar ibadat dengan tulus ikhlas. Itulah yang menjadikan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rupa parah, bukan kedudukan. Yang nak menentukan kita ni orang yang berat timbangan ataupun ringan, mulia ataupun hina, dia bergantung di situ ketakwaan kita kepada Allah, dan juga ibadat-ibadat yang kita buat dengan ikhlas kerana Allah. Itulah yang menjadi berharganya. Value kita duduk di situ, diri kita ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dekat tu, insyaAllah kita sambung pula hadis yang ke-87. Masih lagi dalam bab kelebihan orang-orang yang lemah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.